Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak lihat eksperimen 1E iaitu kesan logam lain ke atas pengaratan. Tujuan eksperimen adalah mengkaji kesan logam yang bersentuhan dengan besi ke atas pengaratan besi. Penyataan masalah: bagaimanakah logam yang berbeza yang bersentuh dengan besi mempengaruhi pengaratan besi? Hipotesis: apabila logam yang lebih elektropositif bersentuhan dengan paku besi, maka paku besi tidak berkarat. Apabila logam yang kurang elektropositif bersentuhan dengan paku besi, maka paku besi berkarat. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah logam yang berbeza dililit pada paku besi. Pemboleh ubah bergerak balas ialah pengaratan besi, manakala pemboleh ubah yang dimalarkan ialah paku besi. Bahan-bahan yang digunakan ialah larutan agar-agar, phenolphthalein, larutan kalium hexacyanopherate 3, paku besi, pita magnesium, jalur stannum, jalur zinc dan jalur kuprum. Radas ialah tabung uji, rak tabung uji dan kertas pasir. Hati-hati ya, kerana larutan kalium hexacyanopherate 3 ini adalah beracun. Prosedur: langkah pertama, labelkan 5 tabung uji P, Q, R, S dan juga T. Langkah kedua, gosokkan 5 batang paku besi, pita magnesium, jalur stannum, jalur zinc dan jalur kuprum dengan kertas pasir. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan lapisan oksida pada permukaan logam tersebut. Langkah ketiga, lilitkan 4 paku besi masing-masing dengan pita magnesium, jalur stannum, jalur zinc dan jalur kuprum. Masukkan setiap pasang logam ke dalam tabung uji P, Q, R dan S. Paku besi yang tidak dililit dengan sebarang logam dimasukkan ke dalam tabung uji T. Tuangkan campuran agar-agar panas, larutan kalium hexacyanopherate 3 dan phenolphthalein ke dalam setiap tabung uji sehingga paku besi ditenggelamkan sepenuhnya. Apabila ion ferrum 2 hadir, larutan kalium hexacyanopherate 3 dia akan bertukar menjadi biru tua. Maka ini menunjukkan besi berkarat. Apabila ion ferrum 2 tidak hadir, ion hidroksida yang akan hadir. Larutan phenolphthalein akan bertukar menjadi merah jambu. Maka besi tidak berkarat. Fungsi agar-agar ialah supaya warna biru tua dan warna merah jambu dapat dilihat dengan jelas kerana resapan berlaku dengan lebih perlahan di dalam pepejal. Jika air digunakan, warna biru tua dan warna merah jambu akan bercampur aduk dan sukar dibezakan. Langkah keenam, letakkan semua tabung uji ke dalam rak tabung uji dan biarkan selama sehari. Rekodkan pemerhatian. Okey, kita lihat keputusan. Baik, secara teori kita dah belajar besi lambat berkarat apabila bersentuhan dengan logam ini. Apabila besi iaitu ferrum bersentuhan dengan logam yang terletak di atas dia,
maka besi dia akan lambat berkarat. Ya. Sebaliknya, apabila besi diletakkan bersentuhan dengan logam yang terletak di bawahnya, maka besi akan lebih cepat berkarat. Ini adalah teori yang telah kita pelajari. Untuk mengesahkan teori ini, maka kita jalankan eksperimen ini ya. Okey, kita lihat tabur uji satu persatu. Untuk pasangan logam yang terdiri daripada ferrum dan juga magnesium ya. Didapati di dalam tabung uji ini tiada warna biru tua yang kelihatan. Sebaliknya keamatan warna merah jambu adalah tinggi. Jadi warna biru tua menunjukkan ion ferrum 2 hadir, bermaksud besi berkarat. Sekiranya warna bertukar menjadi merah jambu, bermaksud ion ferrum 2 tidak hadir. Sebaliknya ion hidroksida yang hadir, maka besi tidak berkarat. Jadi di sini warna yang kelihatan adalah warna merah jambu, bermaksud paku besi tidak berkarat. Okey. Kita lihat tabung uji Q. Pasangan logamnya adalah ferrum dan juga stannum. Didapati bahawa keamatan warna biru tua adalah tinggi, manakala keamatan warna merah jambu adalah rendah. Ini bermaksud paku besi dia berkarat dengan cepat. Untuk tabung uji R, iaitu pasangan logamnya adalah ferrum dan juga zinc, didapati bahawa tiada warna biru tua yang kelihatan. Sebaliknya, keamatan warna merah jambu adalah tinggi. Okay. Inferensnya adalah paku besi tidak berkarat. Untuk tabung uji S yang terdiri daripada logam ferrum dan juga kuprum, okay, didapati bahawa keamatan warna biru tua sangat tinggi, manakala keamatan warna merah jambu rendah. Ini menunjukkan paku besi berkarat dengan sangat cepat. Untuk tabung uji T, iaitu yang mengandungi paku besi sahaja tanpa dililit dengan mana-mana logam, didapati bahawa keamatan warna biru tua adalah rendah dan tiada warna merah jambu. Ini menunjukkan paku besi sedikit berkarat. Jadi kalau kita bandingkan dengan teori, paku besi yang dililit dengan stannum dan juga kuprum, dia akan berkarat apabila besi bersentuhan dengan logam yang terletak di bawahnya, maka besi akan lebih cepat berkarat. Sebaliknya, apabila besi bersentuhan dengan logam yang terletak di atasnya, maka besi dia lambat berkarat. Jadi eksperimen ini mengesahkan teori ini. Okey, kita nak lihat perbincangan. Yang pertama, semasa pengaratan, ion ferrum 2 dihasilkan. Ion-ion ini dia akan membentuk warna biru tua dengan larutan kalium heksasianoferat 3. Semakin banyak ion ferrum 2 yang terhasil, maka semakin tinggi keamatan warna biru tua. Apabila logam ferrum dia teroksida, dia akan menghasilkan ion ferrum 2. Ion ferrum 2 ni dia akan memberikan warna biru tua di dalam larutan kalium heksasianoferat 3. Bermaksud karat dia akan berlaku. Yang kedua, semasa kakisan sesuatu logam,
penurunan oksigen menghasilkan ion hidroksida yang bersifat alkali. Ion-ion hidroksida ini dia akan menghasilkan warna merah jambu dengan penunjuk fenolftalin. Ya. Semasa kakisan logam, elektron yang terhasil ini, elektron yang dilepaskan ini akan diambil alih oleh oksigen dan juga air untuk menghasilkan ion hidroksida, di mana ion hidroksida ini akan memberikan warna merah jambu di dalam penunjuk fenolftalin. Yang ketiga, agar-agar digunakan supaya warna biru tua dan warna merah jambu dapat dilihat dengan lebih jelas kerana resapan berlaku dengan lebih perlahan di dalam pepejal. Jika air digunakan, warna biru tua dan merah jambu akan bercampur aduk, seterusnya sukar untuk dibezakan. Yang keempat, jika keamatan warna biru tua lebih tinggi daripada warna merah jambu, bermakna pengaratan berlaku. Okey. Kita nak lihat tabung uji P, iaitu yang mengandungi besi dan juga magnesium, dan tabung uji R yang mengandungi besi dan juga zinc. Di mana besi ini, ferrum ini dililitkan dengan logam yang terletak di atasnya. Okey, warna biru tua tidak kelihatan, bermakna ion ferrum 2 tidak dihasilkan, iaitu pengaratan besi tidak berlaku. Magnesium dan juga zinc, dia lebih elektropositif daripada ferrum. Maka, magnesium dan zinc dia cenderung untuk melepaskan elektron berbanding ferrum. Jadi, magnesium dan zinc dia akan menjadi anode, iaitu terminal negatif, manakala ferrum akan menjadi cathode, iaitu terminal positif. Jadi di anode, iaitu pita magnesium dan juga jalur zinc, magnesium dan zinc ni dia lebih elektropositif, maka dialah yang akan melepaskan elektron. Magnesium dan juga zinc yang akan melepaskan elektron. Jadi dia akan menjadi anode. Didapati bahawa di sini magnesium dan juga zinc dia akan terkakis. Bukannya ferrum yang akan terkakis, bukannya besi yang akan terkakis. Jadi ini adalah tindak balas pengoksidaan. Elektron yang dilepaskan ini, dia akan mengalir ke paku besi dan mencegah ferrum daripada membentuk ion ferrum 2, iaitu mencegah pengaratan besi daripada berlaku. Tindak balas ini tidak akan berlaku kerana yang akan melepaskan elektron adalah magnesium dan juga zinc, bukannya ferrum. Jadi dia tidak akan berlaku. Sebaliknya, di kathod, di paku besi, elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh air dan juga oksigen untuk membentuk ion hidroksida. Di mana ini adalah tindak balas penurunan kerana penerimaan elektron. Kehadiran ion hidroksida ini menyebabkan warna fenolftalin bertukar daripada tidak berwarna kepada merah jambu. Ion hidroksida inilah yang menyebabkan warna di dalam tabung uji ini bertukar menjadi warna merah jambu. Okey, kita nak lihat tabung uji Q yang mengandungi besi dan juga stannum, dan tabung uji S yang mengandungi besi dan juga kuprum. Di mana besi di dalam kedua-dua tabung uji ini dililit dengan logam yang terletak di bawahnya. Okey, didapati bahawa warna biru tua kelihatan, bermakna ion ferrum 2 dihasilkan, iaitu pengaratan besi berlaku. Ferrum dia lebih elektropositif daripada stannum dan juga kuprum. Oleh itu,
Ferrum dia cenderung untuk melepaskan elektron berbanding stannum dan kuprum. Jadi, ferrum yang akan menjadi anode iaitu terminal negatif, manakala stannum dan kuprum dia akan menjadi kathode iaitu terminal positif. Jadi di anode iaitu di paku besi ya. Oleh kerana ferrum ni dia lebih elektropositif daripada stannum dan juga kuprum, maka ferrum lah yang akan melepaskan elektron untuk menjadi ion ferrum 2. Iaitu ferrum dia mengalami pengoksidaan. Di mana didapati di sini bahawa ferrum yang akan terkakis ya, paku besi yang akan terkakis. Ion ferrum 2 inilah yang menyebabkan ya warna biru tua terhasil. Elektron yang dilepaskan ini dia akan mengalir ke jalur stannum dan juga jalur kuprum yang akan menjadi kathode. Di kathode iaitu pada jalur stannum dan jalur kuprum, elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh air dan juga oksigen untuk membentuk ion hidroksida. Ini adalah tindak balas penurunan. Okey. Kebanyakan ion hidroksida yang terhasil, dia akan bergabung dengan ion ferrum 2 untuk membentuk karat. Ya. Ion ferrum 2 akan bertindak balas dengan ion hidroksida untuk membentuk ferrum 2 hidroksida. Ini adalah mendakan yang berwarna hijau. Okey. Ferrum 2 hidroksida ini dia akan mengalami pengoksidaan berterusan menyebabkan dia bertukar menjadi ferrum 3 oksida terhidrat. Di mana ferrum 3 oksida terhidrat ini dia adalah mendakan perang. Jadi inilah dia karat. Oleh kerana kebanyakan ion hidroksida ini dia telah bergabung dengan ion ferrum 2, maka ion hidroksida ini dia akan berkurang, tinggal sedikit sahaja. Maka sedikit sahaja warna merah jambu yang dihasilkan apabila bertindak balas dengan phenolphthalein. Perbezaan keelektropositifan yang besar antara pasangan logam ferrum kuprum berbanding dengan ferrum stannum ya, menyebabkan pengeratan berlaku dengan sangat cepat bila paku besi dililit dengan jalur kuprum untuk menghasilkan ion ferrum 2 yang sangat banyak ya. Kalau awak perhatikan jarak antara logam kuprum dengan ferrum adalah lebih jauh berbanding jarak antara logam stannum dengan logam ferrum. Bermaksud apabila paku besi dililitkan dengan logam kuprum, paku besi ini akan terkakis dengan sangat cepat. Maka dia akan menghasilkan ion ferrum 2 yang sangat banyak. Jadi inilah sebabnya mengapa keamatan warna biru tua di dalam tabung uji S yang mengandungi paku besi dan juga logam kuprum, keamatan warna biru tua dia paling tinggi berbanding dalam tabung uji Q yang mengandungi paku besi dan juga logam stannum. Okey, jadi di sini jalur stannum dan juga jalur kuprum dia tidak terkakis ya. Yang terkakis adalah paku besi. Okey, di dalam tabung uji T iaitu yang mengandungi paku besi sahaja tanpa dililit dengan mana-mana logam ya. Tabung uji T ini digunakan sebagai kawalan untuk mengkaji kesan logam lain ke atas pengaratan besi. Dengan kehadiran air dan juga oksigen, pengaratan besi dia akan berlaku di mana di anode iaitu di paku besi,
Ferrum dia akan melepaskan elektron untuk memastikan ion ferrum 2. Ini adalah tindak balas pengoksidaan. Ferrum ataupun paku besi dia akan terkakis. Ion ferrum 2 dia akan bertindak balas dengan larutan kalium heksasianoferat 3 untuk memastikan warna biru tua. Okey, elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh molekul air dan oksigen untuk membentuk ion hidroksida. Ini adalah tindak balas penurunan. Kebanyakan ion hidroksida yang terhasil, dia akan bergabung dengan ion ferrum 2 untuk membentuk karat. Oleh kerana ion hidroksida telah berkurang, maka sedikit sahaja warna merah jambu yang dihasilkan apabila bertindak balas dengan larutan phenolphthalein. Jadi sebagai kesimpulan, ferrum dia berkarat dengan kehadiran air dan udara, iaitu oksigen. Apabila logam yang lebih elektropositif bersentuhan dengan paku besi tidak akan berkarat. Manakala apabila logam yang kurang elektropositif bersentuhan dengan paku besi akan berkarat. Jadi saya nak awak buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 60 hingga 62. Sekian, terima kasih.